Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min da'matin la yusma' amma ba'. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk kita bertemu semula setelah kita tak ada kelas beberapa minggu kerana Ana kurang sihat. Yang mana insya-Allah kita akan sambung pada pagi ini pada rangkap ke-108 pada permulaan bab siwak. Permulaan bab siwak. Jadi kata Al-Imam Ibn Raslan rahimahullahu ta'ala, babus siwak yusannu la ba'da zawali as-sa'imi wa akkaduhu lintibahin na'imi wa li taghayyuril fami wa lis-salah. Ya, dalam sebahagian cetakan wa li taghayyuri famin wa lis-salah wa sunna bil yumnal araku awlah. Okey. Disunnahkan untuk bersiwak selain setelah tergelincir matahari. Maksudnya waktu zuhur bagi orang yang berpuasa. Dan para ulama menguatkan anjuran bersiwak setelah bangun dari tidur. Dan disunnahkan pula bersiwak kerana berubahnya bau mulut dan ketika hendak salat, dan disunnahkan dengan tangan kanan dan lebih utama dengan kayu arak. Okey. Jadi as-siwak ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dia dari sudut bahasa boleh digunakan untuk perbuatan bersugi atau menggosok gigi. Perbuatan itu sendiri, bersugi. Dan siwak juga boleh digunakan dari sudut bahasa untuk merujuk kepada kayu siwak. Alat itu, kayu siwak. Jadi dalam bahasa Arab, as-siwak boleh bermaksud perbuatan, boleh juga bermaksud kayu tu. Okey. Dan siwak ini hukum asalnya adalah ianya disunnahkan secara mutlak pada semua keadaan, pada semua waktu. Okey. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban, bahawa Nabi SAW bersabda, as-siwaku matharatun lil fam, mardatun lirrabb. Bersugi itu membersihkan mulut, menyucikan mulut dan juga meredhakan Tuhan, meredhakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Dan walaupun dari sudut bahasa siwak ini boleh merujuk kepada perbuatan ataupun alat, tetapi kebiasaannya bila disebut dalam hadis, bila disebut dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab fiqh tentang anjuran dan galakan bersiwak, maka siwak yang dimaksudkan dekat situ perbuatan bersiwak. Perbuatan itu sendiri. Okey. Jadi bila kita cakap sunnah bersiwak, maksudnya sunnah perbuatan bersiwak. Okey, sunnah perbuatan bersiwak. Kan. So bukan maksud siwak dekat situ kayu yang kita guna untuk bersugi. Okey. Sebab walaupun dari sudut bahasa siwak ni boleh bermaksud kayu yang kita gunakan untuk bersugi ataupun perbuatan itu sendiri, bersugi itu sendiri. Tapi dari sudut syarak dan apa yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis dan fiqh, bila dikatakan sunnah bersiwak, maksudnya sunnah perbuatan kita
sugi atau bersiwak. Okey. Dan siwak ini anjuran dan galakannya adalah umum pada kesemua waktu. Okey, pada kesemua waktu. Seterusnya pengarang menyebutkan la ba'da zawalis shaimi. Yusannu la ba'da zawalis shaimi. Ada satu keadaan yang mana dikecualikan daripada hukum sunnah bersiwak pada waktu itu, iaitu apabila matahari tergelincir. Zawal. Yang mana zawal ini adalah permulaan masuk waktu zuhur. Okey. Ba'da zawal maksudnya setelah masuk waktu zuhur. Okey. Kerana tuan-tuan dan puan-puan kena faham bahawa matahari ni dia bila dia terbit pada waktu pagi, dia akan naik sampailah dia akan dia akan tegak di langit. Dia akan tegak di langit. Bila dia tegak dekat langit, kemudian dia mula menurun sikit, kan, dia mula turun sikit tu, dia tergelincir, itu dipanggil zawal. Itu permulaan zuhur. Bila matahari tu gerak daripada pertengahan langit, dia turun sikit, dia tergelincir, itu permulaan zuhur. Okey, itu permulaan waktu zuhur. Nah, matahari ni bila dia tertegak dekat langit, dia dipanggil istiwa. Istiwa usyams. Okey, istiwa usyams. Jadi lepas istiwa syams, lepas tertegaknya matahari kat langit, dia akan tergelincir. Okey, dia akan tergelincir sikit. So itu maksud ba'da zawal. Maksud ba'da zawal adalah ba'da dukhuli waqti zuhur. Setelah masuk waktu zuhur. Dan okey, tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan dekat sini apa maksudnya? Maksudnya mengikut mazhab Syafi'i lah, maksudnya makruh. Dalam kes ni makruh bersugi setelah masuk waktu zuhur bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa. Ini pandangan yang masyhur lah, kita biasa dengar. Berdasarkan hadis, okay, kenapa mazhab Syafi'i kata dia makruh? Ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di khabaris sahihain. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi SAW bersabda, la khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil miski. La khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu khuluf. Khuluf ni kata ulama bahasa Arab, bau mulut orang berpuasa bila dia bau mulut tu mula berubah. Mula berbau lah. Okay. Famis saim, mulut orang yang berpuasa itu, bau mulut orang yang berpuasa itu bila dah berubah, bila dah berubah bau itu, dia lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Okay, daripada bau kasturi. Okay. Dan kata para ulama, khuluf, maksudnya perubahan bau mulut itu, taghayyuru raihatil fam, dia biasanya berlaku setelah orang tu berpuasa untuk tempoh beberapa jam. Maksudnya lepas dah berapa jam, okey, terutamanya okey, bila dah tengah hari, dah zuhur macam tu, bau mulut tu akan mula berubah, akan mula jadi lagi kuat. Kan? Jadi dalam hadis ni menyebutkan bahawa bau mulut orang yang berpuasa itu adalah satu fadilah, satu kelebihan. Satu fadilah ataupun kelebihan. Begitu juga dalam hadis yang lain, okey, yang Nabi SAW menyebutkan, u'tiyat ummati fi syahri ramadhana khamsan.
diberikan kepada umat aku pada bulan Ramadan ini 5 perkara. Salah satu daripada 5 tu apa? Fa innahum yumsuna wa khulufu afwahihim atyabu indallahi min rihil miski. Okey. Hadis ni diriwayatkan oleh As-Sam'ani dan kemudian dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Okey, kemudian Imam Nawawi menghasankannya. Imam Nawawi menghasankannya dalam Al-Majmu'. Sebab Imam Nawawi biasanya bila bawa hadis dalam Al-Majmu', Syarah Al-Muhadzab, Imam Nawawi akan memberitahu status hadis tersebut. Jadi antara kelebihan umat Nabi SAW pada bulan Ramadan adalah yumsun. Umat Nabi SAW ini pada waktu petangnya, petang ketika berpuasa itu, hari mereka berpuasa, mereka akan berpetang-petang dalam keadaan bau mulut mereka itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Kan? Jadi hadis ni pun menguatkan lagi hadis yang dah ada dekat Al-Bukhari dan Muslim yang awal tadi. Okey. Dari sini ulama dalam mazhab kita ada satu kaedah yang masyhur menyebutkan bahawa membuang sesuatu fadilah, kelebihan, fadilat dengan sengaja adalah satu perkara yang makruh. Tafwid. Okey, tafwitu al-fadilah ataupun tafwitu fadilatin makruh. Membuang ataupun mensia-siakan satu fadilat itu hukumnya makruh. Satu fadilat itu hukumnya makruh. Dalam kes ni, ini merupakan fadilat lah yang sabit dalam hadis yang kita bacakan tadi. Terutama dalam hadis sahihain. Jadi dalam mazhab kita sebut, bila setelah sabit fadilah bagi bau mulut orang yang berpuasa itu, maka jika kita menghilangkannya, hukumnya makruh. Dan ada perbahasan. Adakah ianya makruh secara mutlak ataupun jika lepas tergelincir matahari itu, maksudnya lepas zuhur itu, kalau orang tu ada buat perkara-perkara yang disunnahkan untuk dia bersiwak, macam dia solat, macam dia baca Quran, dia bila ada sebab-sebab baru datang, nak baca Quran ke, dia nak solat sunat ke, kan, adakah tetap makruh juga ataupun waktu tu dia jadi sunat balik? Mengikut Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia tetap makruh juga. Okey, dia tetap makruh juga. Cuma ada satu perkara penting yang kita kena faham. Kalau kita nak jumpa dengan orang, kalau kita ada meeting ke contoh, kita ada perjumpaan tertentu yang formal dan sebagainya, yang mana mungkin kita khawatir bau mulut kita itu akan memberi kesan kepada orang yang bersama dengan kita dalam perjumpaan tersebut, maka mengikut sebahagian ulama' lah, boleh untuk dia bersiwak. Kalau ikut mazhab Syafi'i, kiranya waktu tu pun tak makruh. Kalau ikut sebahagian ulama' dalam mazhab Syafi'i, kiranya waktu tu pun tak makruh sebab ada kaedah yang menyebutkan al-karahatu tazulu bil hajah. Okey. Al-karahah tazul biwujud ataupun bil hajah, biwujudil hajah. Makruh itu hukum makruh akan hilang ataupun pergi bila ada hajat, bila ada keperluan. Okey, bila ada hajat ataupun keperluan, hukum makruh akan pergi. Jadi jika kita nak jumpa orang atau ada meeting, ada hajat dengan keperluan, makruhnya bersugi selepas waktu zuhur itu akan hilang kerana kita ada hajat. Okey, walaupun ni tak muktamad, tapi mengikut sebagai ulama dalam mazhab Syafi'i bolehlah. Okey, untuk menghilangkan hukum makruh tu. Ataupun dia boleh taklid mazhab lain je terus. Dia taklid mazhab lain atau dia taklid ikhtiar Imam An-Nawawi. Sebab ikhtiar Imam Nawawi bolehlah untuk bersugi lepas waktu zawal, lepas masuk zuhur. Okey, seterusnya Imam Ibn Ruslan sambung dengan menyebutkan
Okey, sebelum tu kita lupa nak sentuh apa dia siwak dari sudut alat untuk kita bersugi ni. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, dhabit untuk siwak adalah uh, kullu khashinin tahir. Kullu khashinin tahir. Itu dhabit dalam mazhab kita. Kullu khashinin tahir maksudnya semua perkara yang kesat dan suci. Semua yang dia kesat ni maksudnya dia bukan lawan kepada kesat ni adalah benda yang kita cakap macam plastik atau kaca. Dia tak kesat, dia tak hilangkan, dia tak menghilangkan najis kan, dia tak kesat dan menghilangkan najis, dia buat najis tu lagi tersebar. Lagi kita cakap tersebar lah kan, lagi tak terkawal. So khashin ni kita cakap kesat ataupun kita cakap kasar atau kesat. Okay, yang boleh menghilangkan, kemudian menghilangkan najis, kemudian tahir yang suci. Dia daripada perkara yang suci. Tahirul ain. Tahiru al-ain. Maksudnya zat dia benda yang suci lah. Jadi dalam mazhab Asy-Syafi'i, okey, As-Sadah Asy-Syafi'iyah rahimahumullah, berus gigi pun boleh dipanggil siwak. Boleh dapat pahala sunnah. Kalau dia bersugi ataupun dia gosok mulut dia, dibersihkan mulut dia guna gosok gigi, guna berus gigi, dia boleh dapat pahala sunnah siwak. Sebab berus gigi dalam bahasa Arab dipanggil fursyah, fursyatul asnan, fursyah ya. Sebab berus gigi ni dia masuk dekat bawah kullu khashinin tahir. So ikut mazhab Syafi'i tak ada masalah lah. Maksudnya kalau dia guna berus gigi pun dia dapat pahala sunnah siwak. Walaupun tak dinafikan yang afdal dia guna kayu arak. Okey. Adapun mazhab lain, contohnya di sisi mazhab Hambali, As-Sadah Al-Hanabilah. As-Sadah Al-Hanabilah sebahagian mereka memang naskan bahawa siwak ni mesti kena kayu. Ud mesti kena kayu. Dan kayu itu sendiri ada banyak martabat di sisi As-Sadah Al-Hanabilah ya, di sisi ulama mazhab Hambali. So mereka naskan dia ud. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia dhabit dia adalah kullu khashinin tahir. Semua yang kesat yang boleh menghilangkan najis dan dia suci. Hatta kalau diguna kain perca. Kain perca tu kesat dan dia boleh menghilangkan najis dan dia suci, itu pun boleh dapat pahala sunnah. Kalau dia bersihkan mulut dia dengan kain perca. Sehingga kan ulama dalam mazhab kita pun ada bahas kalau guna jari macam mana. Kita guna jari kita sendiri. Sebab kalau ikut definisinya, jari ni bolehlah dia khashin dan tahir. Dia bersih dan dia kesat ataupun dia kasar kan. Cuma dalam muktamad mazhab Syafi'i, jari ni tak dikira bersiwak. Tak dikira bersiwak. Okey, dia ada ta'lil dia. Ta'lil dia dari sudut bahasa Arab dari sudut bahasa Arab ada perbahasan kenapa ulama kata dari sudut jari pun dia tak sunnah. Okey. Sebab ta'lil dia apa? Ta'lil dia ni disebutkan oleh para masyayikh lah. Dia ta'lil yang kita cakap latif, tarif, maksudnya benda yang menarik dan kelakar. Iaitu ulama dalam mazhab kita cakap jari ni al-usbu' atau isba'. Jari dia ada 10 lurah. Usbu', isba', asba' semua kita boleh sebut lah. Ada 10 lurah, 10 cara sebut. Semuanya fasih dari sudut bahasa Arab. Okey. Jari ni al-usbu' atau isba' ni dia laisat siwak. Siwak. Jari bukan siwak. Bukan siwak tu ulama maksudkan dia bukan boleh kita gunakan untuk siwak, dan pada masa yang sama bukan siwak maksudnya dari sudut bahasa Arab. Dia bukan siwaka. Siwak ni maksudnya selain kamu. Siwa ataupun sawa atau suwa maksudnya sama dengan ghair. Kan? So jari ni laisa siwak. Maksudnya dia bukan selain kamu. Seolah ulama nak isyarat siwak ni dia kena selain kita lah. Kan? Macam berus gigi ke, kayu siwak, benda yang bukan diri kita sendiri. Okey.
Tu kalau tuan-tuan dan puan-puan faham, bahasa Arab tuan-tuan dan puan faham lah taklil tu. Okey. Kemudian wa akaduhu lintibahin naimi. Wa akaduhu lintibahin naimi, dan mereka para ulama menguatkan anjuran bersiwak setelah bangun tidur. Dan dekat sana ada keadaan-keadaan yang mana ulama menyebutkan dia ada keadaan yang anjuran bersiwak tu jadi lagi kuat. Mawadhi' yata'akkadu fiha istihbabus siwak. Okey, tempat-tempat keadaan-keadaan yang mana lagi dianjurkan lagi galakan untuk bersiwak. Lagi kuat lagi anjuran dan galakan untuk bersiwak. Jadi yang pertama adalah lintibahin naim, bila orang tu dia bangun tidur. Ini berdasarkan hadis dalam As-Sahihain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, mana Nabi SAW seperti mana yang disebutkan oleh para sahabat daripada Huzaifah bin Al-Yaman, kana idza qama min al-laili yashusu fahu bisiwak. Kana idza qama min al-lail yashuhu fahu bisiwak. Yashuhu fahu bisiwak. Nabi SAW ini biasanya bila terbangun pada waktu malam, Nabi SAW akan menggosok mulutnya, membersihkan mulutnya dengan siwak. Okey, yashus maksudnya yudlik. Menggosoklah mulutnya dengan siwak. Itu keadaan pertama yang disunatkan atau situasi pertama yang disunatkan untuk bersiwak. Yang kedua, wali taghayyuri famin. Dalam sebahagian nuskah lah, dalam nuskah yang antum nampak sekarang ni, wali taghayyuril fam, iaitu bila berubahnya bau mulut. Okey, bila berubahnya bau mulut. Bila berubahnya bau mulut ni umum, sama ada berubah kerana tidur, berubah kerana diam dengan tempoh yang lama, yang ulama panggil azm, berubah kerana dia makan makanan tertentu, dia makan durian, dia makan bawang, dia makan petai. Okey, bila berubah bau mulut dengan yang lagi kuat, maka waktu tu disunnahkan juga untuk bersugi. Okey. Seterusnya walis salah, dan untuk ketika nak mendirikan solat. Ini pun berdasarkan hadis yang masyhur. Okey. Berdasarkan hadis yang masyhur. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salah. Okey. Dalam sebahagian riwayat ma'a kulli salah. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak. Kalaulah kerana tidak mahu membebankan umat aku, nescaya aku akan menyuruh mereka dengan arahan yang wajib. La amartuhum amra ijabin. Dia punya takdir dia. Aku akan menyuruh mereka dengan arahan yang wajib untuk mereka bersiwak ketika mana hendak solat. Dalam sebahagian riwayat, ma'a kulli solat, bersama setiap waktu solat. Okey, bersama setiap waktu solat. Hadis ni menunjukkan bahawa galakan untuk bersiwak ketika sebelum solat ni sangat-sangat kuat dengan sangat-sangat tinggi. Hampir-hampir kepada wajib dah. Hampirlah. Sebab Nabi SAW kata, kalaulah tidak kerana tak mahu membebankan, nescaya Nabi SAW akan mewajibkan dah. Akan mengarahkan dan mewajibkan untuk kita bersiwak untuk setiap kali solat. Menunjukkan betapa galakan ini, anjuran ini kuat daripada Nabi SAW. Dalam sebahagian riwayat, inda kulli wudu'. Laula ana syuqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli wudu'. Ketika setiap wudu'. Setiap kali wudu'. Pun riwayat yang sahih juga. Dari sini ulama pun mengatakan antara tempat lain yang disunnahkan, digalakkan dengan galakan yang kuat untuk bersiwak juga adalah ketika hendak berwuduk.
ketika hendak berwuduk. Dan sunnah bersiwak sebelum solat ini, dia antara sunnah yang sebahagian orang Melayu kita lah, biasanya lupa ataupun tak bagi perhatian. Dia tak jadi culture lah tapi di kalangan orang Arab dia culture yang biasa. So mereka akan bawa siwak tu dalam poket dan sebagainya. Bila nak start solat tu mereka akan siwak dulu. Okay, mereka akan siwak dahulu. Dan seperti yang telah disebutkan tadi, ketika wuduk juga disunnahkan untuk bersiwak. Di sisi Imam Ar-Ramli, siwak ini adalah sunnah pertama untuk berwuduk. Sunnah pertama ketika wuduk. Paling awal sekali ada yang kata siwak. Di sisi sebahagian ulama lain, Imam Nawawi sebutkan sunnah untuk wuduk ni bismillah dulu, kemudian baru siwak. Okey, ada khilaf lah. Yang mana dulu? Basmalah ke siwak dulu? Ala kulli hal, siwak memang dianjurkan ketika wuduk dan sebagai sunnah wuduk. Okey. Wa sunnah bil yumnal araku aulah. Dan disunnahkan dengan tangan kanan. Siwak ni dengan tangan kanan, guna tangan kanan. Seperti mana hadis Aisyah yang masyhur dalam Sahih Bukhari, Aisyah menyebutkan yang Nabi SAW ni yu'jibuhu tayammun. Okey, fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi syu'unihi kullih, ataupun wa fi umurihi kullih. Okey, dalam banyak riwayat lah. Nabi SAW ni suka untuk guna tangan kanan ketika nak pakai selipar, ketika nak sikat rambut, ketika nak minyak wangi kan. Dan pada perkara-perkara yang melibatkan kebersihan ni, Nabi SAW akan mulakan dengan tangan kanan. Okey. Wa fi tuhurihi, okey, kalau anda nak tak silap, wa fi tuhurihi ataupun wa fi syu'unihi kullih, atau kama qalat Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Dan al-araku aulah, dan yang paling afdal dia bila nak bersugi atau nak nak bergigi ni, dia menggunakan kayu arak. Dia menggunakan kayu arak ni kayu masyhur lah, kayu sugi. Okey, kayu arak ni kayu masyhur kayu sugi. Seterusnya kata Imam Ibn Raslan, wa yustahabbu liktihalu witra wa ghibbanid dahin wa qallim dhufra. Dan disunnahkan memakai celak secara ganjil. Pakai celak di mata secara ganjil, sunnahnya 3 kali kanan, 3 kali kiri. Okey. Secara ganjil dan berminyak dengan cara terus menerus. Yang ini memperbaharuinya setiap kali kering dan potonglah kuku. Mungkin terjemahan ni wallahu alam perlu diperhalusi lah. Sebab wa ghibbanid dahin bukan kena terus menerus berminyak, tapi iddahin ghibban. Ghibban ni maksudnya ghibban ni bukan sentiasa. Ghibban ni maksudnya dari masa ke semasa. Ada maksudnya kalau kita nak bagi contoh, kalau hari ni dia minyakkan rambut dia, besok dia tak minyakkan rambut, lusa dia minyakkan balik. Dia macam ada selang-selang lah. Dia macam selang-selang. Ghibban ni dia bukan berterusan. Ghibban ni dia macam selang-selang tapi dia terjemah dekat sini terus menerus. Okay, perlu diperhalusi. Jadi antara sunnah yang disebutkan dekat sini adalah memakai celak. Kan, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Nabi SAW menyebutkan iktahilu bil ismid. Kan, celak lah, pakai celak dengan ismid. Okay.
fa innahu yajlul basar wa yanbutus sya'r. Kerana ianya akan mencerahkan pandangan kita, mata kita. Mata kita jadi jelas dengan cerah dan dia akan menumbuhkan bulu mata. Okey. Dalam riwayat lain yang seperti mana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Ibn Hibban, inna min khairi akhalikum al-ithmid. Perkara yang terbaik, antara yang terbaik untuk digunakan untuk celak ni adalah ismid. Ismid ni yang kita biasa pakai yang hitam tu. Okay, bila kita jumpa kat kedai tu. Dalam sebahagian riwayat seperti mana dalam Abu Daud, sunnah untuk memakai celak ini adalah sebelum tidur. Alaikum bil ismidil murawwih indan naum. Okey. Pakailah kamu dengan celak yang ada bau yang wangi ketika sebelum tidur. Al-murawwah, okey, ataupun al-murawwah. Kata para ulama, al-murawwah ni al-mutayyab bil misk. Celak yang dicampur sikit dengan wangian, yang kasturi. Alaikum bil ithmidil murawwah indan naum. Ketika hendak tidur. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Okey, hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan sunnah untuk celak ini bilangannya ganjil, witir. So 3 kanan, 3 kiri contohnya. Okey, itu yang afdal. Seterusnya iddihan. So macam yang sebut tadi, dalam nazar ni pun ada wa ghibbanid dahin. Maksudnya iddahin ghibban. Okey. Iddahin ghibban. Ghibban ni maksudnya waqtan ba'da waqtin bihasabil hajah. Maksudnya kita minyakkan rambut kita dari masa ke semasa apabila ada keperluan. Bukan terus menerus. Jadi bila diterjemah dekat sini dengan cara terus menerus ni, yakni memperbaharunya setiap kali kering ini, perlu diperhalusi, fihi nazar. Sebab ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang Imam Tirmizi sahihkannya, daripada Abdullah bin Mughaffal. Nabi SAW, Abdullah bin Mughaffal sebut, naha Rasulullah SAW anil iddihani illa ghibban. Nabi SAW larang untuk iddihan, minyak-minyakkan rambut ini berterusan, melainkan larangan Nabi itu tak masuk pada ghibban. Maksudnya kalau dia sekali-sekala, apabila ada hajat, tak apa. Okay. Maksudnya bukan setiap hari. Mungkin selang sehari, tak adalah setiap hari dia nak ni. Dan tapi dari sudut terjemahan dekat sini, dia kata dengan cara terus menerus ini terus menerus ni perlu diperhalusi, tapi yang disebut dalam bracket ini dhabit sebenarnya. Yang ini memperbaharuinya setiap kali kering, ini dalam bracket ni dhabit. Hatta Imam Nawawi sebutkan. So apa dhabit untuk ghibban? Bila kita cakap dari masa ke semasa, apabila ada hajat, maksudnya setiap kali kering. Bila dah betul-betul kering, minyakkan balik rambut. Bila dah betul-betul kering, minyak kali. So bila dah betul-betul kering, minyakkan balik rambut, dia bukan setiap hari lah kot. Kalau zaman dulu punya minyak ni, dia mungkin tahan beberapa hari. Okay, zaman dulu pun orang tak adalah mandi setiap hari ataupun berkali-kali sehari. Dia mandi berdasarkan keperluan ataupun dengan kadar air yang ada kan. So bukan orang Arab ni bukan setiap hari dia mandi 2-3 kali. Okay. Zaman tu sebab air pun tak ada kan. Tak banyak. So kita cakap ghibban ini dari masa ke semasa apabila ada keperluan. Dan dhabitnya adalah apabila ada keperluan tu, maksudnya bila dah kering. Maksudnya bila dah kering. Kata Imam Nawawi dalam Al-Majmu', al-iddihanu ghibban bikasri al-ghain huwa an yaddahina thumma yatruka hatta yajiffa ad-duhn. Okay, dia minyakkan rambut dia, kemudian dia tinggalkan, dia biar je, dia tak minyakkan rambut dia untuk tempoh tertentu sehinggalah dah kering. Baru dia minyakkan balik.
Ini seperti mana dalam Majmu'. Okey. Demikian yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan juga Imam Ibnu Rif'ah. Okey, begitu juga seperti mana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rif'ah. Ibnu Rif'ah ini ulama yang datang selepas Imam Nawawi dalam mazhab kita lah. Ibnu Rif'ah ni sezaman, dia muasir, dia sezaman dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah jami'an. Okey. Ibnu Rif'ah sezaman dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Imam Ibnu Rif'ah dia ada syarah yang masyhur kepada kitab Al-Wasit oleh Imam Ghazali. Dia ada kitab syarah dia yang masyhur, Al-Matlabul Ali kalau anda tak silap. Syarah Wasitil Ghazali. Dan Ibnu Rif'ah ni hidup sezaman dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahkan beliau pernah berdebat dengan Ibnu Taimiyah dalam isu fiqh. Imam Ibnu Rif'ah debat dengan Ibnu Taimiyah melibatkan perbahasan fiqh. Setelah berlalu tempoh yang lama dalam perdebatan tu, Ibnu Taimiyah pun keluar daripada perdebatan tu. Kemudian Ibnu Taimiyah memuji Imam Ibnu Rif'ah. Ibnu Taimiyah kata, ra'aitu rajulan yataqatarul fiqhu min lihyatihi. Aku tadi bila aku debat, aku jumpa seorang lelaki, aku lihat seorang lelaki yang ilmu fiqh itu mengalir keluar daripada janggut dia. Okey, banyak mengalir keluar daripada janggut. Maksudnya nak kata Imam Ibnu Rif'ah ni alim lah. Setelah berdebat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Okey, jadi rahimahumallah, Imam Ibnu Rif'ah dan Ibnu Taimiyah. Wa yustahabbu al-iktihalu witra wa ghibbaniddahin wa qallim dhufra. Kemudian qallim dhufra, kemudian ketip kuku. Okey. Dan qallim dhufra dekat sini hukum asalnya adalah sunnah. Sebab dia di antara sunnah-sunnah fitrah. Dan yang afdal dan aulanya adalah dilakukan pada hari Jumaat. Okey, afdal dan aulanya adalah dilakukan pada hari Jumaat. Kadar paling minima dia adalah dalam sunnah fitrah ni, kita tak lebih 40 hari. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik kata, waqata lana fi qass asy-syarib wa taqlim al-adfar wa natf al-ibti wa halq al-'anah alla natruka akthara min 40 yawma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tempoh masa dekat kami, waqata lana, bagi tempoh masa dekat kami untuk qassus syarib, gunting misai, taqlimul azfar, ketik kuku, natfil ibti, cabut bulu ketiak, cabut bulu ketiak, wa halqil anah, dan mencukur bulu kemaluan. Okey, perkara-perkara ini jangan lebih daripada 40 hari. Kita tak tinggalkan lebih daripada 40 hari. Okey. Tak lebih daripada 40 hari. Alla natruka akthara min 40 yawma. Jangan biar berlalu 40 hari tanpa kita buat perkara-perkara tadi. Okey. Okey, jadi itu tentang ketik kuku. Dan ada kaifiat yang disunnahkan ataupun digalakkan oleh para ulama dalam
cara ketik kuku ni kadang-kadang diriwayat sekali dengan hadis yang musalsal ketik kuku. Wallahu alam, setahu ana musalsal ketik kuku dengan cara tertentu itu tak sahih sampai ke Nabi SAW. Musalsal ketik kuku dengan kaifiah yang tertentu itu, hadis musalsal itu dia mungkin sahih sampai ke ulama tertentu sahaja. Dia tak sahih sampai ke Nabi SAW. Seingat ana lah, mungkin ana tersilap. Tapi itu seingat ana. Kan? Sebab hadis musalsal ini seperti mana yang dinaskan oleh Imam Az-Zahabi dalam Muqidhah dan ulama-ulama hadis yang lain, dia majoriti musalsal ni dhaif. Majoriti musalsal dhaif. Tapi ada musalsal yang memang masyhur sahih lah. Musalsal surah Saf, musalsal surah Kautsar, musalsal bil mahabbah, musalsal bil rahmah dan seterusnya. Okey. Waghib bani dahin wa qallim dhufra. Wantif li ibtin wa yuqassu syaribu wal 'ana tahliq wal khitanu wajibu. Seterusnya Imam Ibn Ruslan masuk, dan cabutlah bulu ketiak, wantif li ibtin, dan hendaklah dipotong kumis, misai, dan cukurlah bulu kemaluan, sedangkan khitan adalah wajib. Ini hukum-hukum lain lah, hukum-hukum lain berkaitan dengan perkara-perkara sunnah-sunnah fitrah. Wantif li ibtin, yang afdal untuk bulu ketiak ini adalah an-natf, iaitu cabut. Okey. Cuma ulama bagi tahu, kalau tak mampu ataupun dia rasa sakit, maka dia boleh cukur. Maksudnya ialah tak semua orang boleh kan, boleh tahan, ataupun tak semua orang biasa. Jadi kalau dia tak biasa ataupun dia tak tahan, maka dia cukur tak apa. Walaupun yang sunnah yang paling afdal dia cabut bulu ketiak, tapi dia boleh cukur. Wa yuqas asy-syarib. Misai ni dipanggil syarib sebab kalau dia panjang, misai ni kalau dia panjang, bila kita minum air, dia minum sekali. Sebab tu nama dia syarib, dia minum, peminum. Sebab kalau dia panjang, bila kita minum air, misai ni akan masuk sekali dalam air. Soalnya dia nak minum air juga. Okay? Sebab tu nama dia syarib. Dan dekat misai ini, Imam Ibn Ruslan guna perkataan qas. Yuqas. Wa yuqassu syarib. Qassa ni menggunakan, kita potong lah. Qas, guna gunting dan sebagainya. Miqas dan sebagainya. Menunjukkan bahawa sunnah dalam kita misai ini, menguruskan misai ini, kita gunting, bukan kita cukur. Kita gunting, bukan cukur. Okey. Sebab cukur misai, sebagai ulama memakruhkan atau kata khilaful aula lah. Yang sunnahnya yuqas, kita nipiskan dengan kita gunting. Apa dhabit gunting misai ni? Dhabitnya adalah sehingga nampak kita punya bibir. Nampak bibir. Bihais yadhharu tarafus syafah. Sehingga nampak kita punya penghujung bibir ni. Kalau misai dia panjang kat sini, nampak bibir. Selanjutnya nampak bibir lah. Kalau dia punya bibir dia mula ditutup misai, itu dah kira panjang. Bibir dia mula dah ditutup misai atau sebahagiannya ditutup misai, itu dikira panjang. Taraf ni bahagian hujung. Kan? So, dhabitnya bihaith yadhhar tarafus syafah. Kemudian halqul anah, mencukur bulu kemaluan. Okey. Dan semua ini disebutkan dalam hadis yang sahih lah, daripada sunnah-sunnah fitrah. Okay, daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Khamsu minal fitrah, al-khitan wal istihdad wa qassu asy-syarib wa taqlimul adfar wa natful ibt." Okey. Khitan sunat, kita orang Melayu kita bagi sunat. Istihdad ni maksudnya cukur bulu kemaluan.
Istihdad ni asal maksud dia guna besi. Hadid. Istihdad ni guna besi. Maksudnya guna zaman tu lah, guna besi untuk cukur bulu kemaluan. Kemudian qas syarib, gunting misai, nipiskan misai. Taklimul azfar, ketik kuku. Natful ibd, cabut bulu ketiak. Okey. Hadis yang masyhur dalam Sahihain. Okey. Kemudian khitan. Tapi khitan ni daripada sunnah-sunnah fitrah yang lain, khitan ni sahaja yang wajib. Khitan ni wajib. Okey, wajib dalam mazhab kita lah bagi lelaki dan wanita. Okay, wajib bagi lelaki dan wanita. Dan dia wajib dalam mazhab kita apabila baligh. Khitan ni wajib apabila baligh. Sebelum baligh, khitan ni sunnah, mustahab. Dianjurkan. Sebelum baligh, khitan ini sunnah ataupun mustahab. Okey. Dan disebutkanlah Nabi Ibrahim AS berkhatan ketika umur beliau 80 tahun. Ikhtatana wa umru 80 sana. Dalam riwayat lain, dalam Ibn Hibban dengan Al-Hakim, 120 sana, 120. Okay. Ni maklumat-maklumat lah yang fuqaha kita sebut. Yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, khitan ni wajib untuk lelaki dan wanita. Muktamad dalam mazhab Syafi'i, walaupun khitan wanita ada perbahasan. Sebagai ulama kata melihat kepada dia mudarat ataupun tak mudarat. Okey, kalau itu pandangan yang lagi sesuai dari sudut perbuatan dengan apa yang ada pada zaman sekarang ni, boleh ditaklidlah pandangan tersebut. Kemudian pengarang menyebut libalighin. Maksudnya khitan itu khatan kita cakap bahasa Melayu, khatan atau sunat itu wajib untuk yang dah baligh. Sebelum baligh hukumnya sunat. Okey, sebelum baligh hukumnya sunat. Ada ulama juga yang sunnahkan khatan ini ikut macam akikah. 7 hari, 40 hari. Okey, macam tu. Lepas bayi terlahir. Libalighin satira kamratin qata' wal ismu min untha. Satira kamratin qata' wal ismu min untha wa yukrahul qaza'. So bagi laki-laki baligh, yakni memotong penutup kulubnya dengan sekadarnya sahaja untuk wanita. Okey. Dan dimakruhkan mencukur sebahagian kepala. Kemudian lepas habis perbahasan khatan, pengarang masuk kepada hukum qaza', cukur sebahagian kepala. Qaza' ni seperti mana yang warid dalam hadis sahih, Nabi SAW larang daripada qaza'. Naha Nabi SAW anil qaza' ni. Qaza' ni dia cukur sebahagian kepala dan dia biar sebahagian yang lain tak dicukur. Dia cukur sebahagian, yang lain dia biarkan sebahagian. Dan hadis larangan qaza' ni hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Abu Daud, Nabi SAW sebut bila nak potong rambut ni, kalau nak cukur lah, kalau nak cukur rambut, sama ada cukur semua rambut atau biar je, tak payah cukur. Jangan cukur sebahagian, yang lain tu biar. Okey. Hukum asal qaza' ni makruh. Okey. Kerana Nabi SAW yanha anil qaza', dalam mazhab kita hukumnya makruh. Sebab itulah Imam Ibn Ruslan tekankan lagi hukum dia makruh ni dengan menyebut tu, wa yukrahul qaza' tanazzuhan. Maksudnya dia makruh tanzih, bukan makruh tahrim, bukan haram lah. Makruh tanzih. Maksudnya dia makruh. Okey, dalam mazhab kita hukumnya makruh. Cuma ulama juga ada bagi perhatian, ada bagi satu peringatan dekat kita. Kalau qaza' itu menyerupai ada tasyabuh dengan orang yang fasik ataupun orang yang kafir dan sebagainya, maka makruh tu boleh jadi haram. Semata-mata qaza' makruh. Tapi kalau ada unsur tasyabuh,
dicampur dengan tasyabuh dengan adatil fawasiq, dengan kebiasaan orang-orang fasik, kebiasaan orang-orang kafir, maka hukum qaza' tadi boleh jadi haram. Sebab kita dapati zaman sekarang kadang-kadang orang-orang fasik, kan, orang-orang fasik lah, artis ke apa yang fasik sebahagiannya, cara dia potong rambut tu dia ada dia punya fashion dia ada trend potong rambut dia. So kalau dah lah qaza', kemudian dia nak tiru artis-artis tertentu punya cara ke, orang-orang fasik punya cara ke, hukumnya boleh jadi haram. Okey. Wa yukrahul qaza' tanazzuhan wal akhdhu min jawanibi anfaqatin wa lihyatin wa hajibi. Begitu juga makruh apa? Al akhdh min jawanibi anfaqah. Anfaqah ni. Okey. Sekala dia potong sebahagian daripada tepi ni. Kalau ada bulu tepi ni makruh. Al akhdh min akhdh dekat sini maksudnya dia potong. Dia potong sikit. Dia potong sikit daripada bulu di bawah bibir ni anfaqah. Okey, bulu bawah bibir. Dia potong. Walihyah. Jawanibil lihyah. Jawanibil lihyah sini. Sebab dalam mazhab Syafi'i, As-Sadah Syafi'iyah, janggut ni lihyah. Okey, As-Sadah Syafi'iyah kata yang ni janggut. Yang ni dipanggil jawanibul lihyah ataupun al-aridan. Okey. So kalau dia potong sini makruh. Dan muktamad dalam mazhab Syafi'i potong janggut makruh. Muktamad Walaupun ada qaul yang disebut oleh mutaqaddimin daripada ashab mazhab Syafi'i, potong janggut, cukur janggut ni haram. Okay, cuma yang diiktimadkan mutaakhirin makruh. Jumhur ulama mengharamkan cukur, kalau cukur full. Cukur full. Okay, cukur full majoriti kata haram. Cukur full dia cukur kesemuanya, majoriti kata haram, mazhab Syafi'i kata makruh. Kalau dia potong sikit ada khilaf. Kalau dia potong sikit, dia tak potong semua janggut, ada khilaf. Ada kata makruh, ada kata haram, ada kata harus. Ada kata makruh, ada kata haram, ada kata harus. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau dia potong sikit makruh. Kalau dia potong semua pun makruh. Okey. Dan ada perbahasan sebenarnya, ada perbahasan yang detail dari sudut dalil dan juga ada perbahasan yang detail hatta dalam mazhab kita sendiri. Maksudnya khilaf dalam mazhab kita sendiri tentang hukum cukur janggut secara penuh tu pun ada perbahasan yang menarik. Ada seorang ulama moden tulis, sahabat kepada Syekh Abdul Nasir Al-Malibari, ulama India yang pakar dalam mazhab Syafi'i. Kawan beliau ada buat bahas yang bagus tentang hukum cukur janggut ikut mazhab Syafi'i. Anfaqatin wa lihyatin wa hajib. Hajib ni atas ni. Kening kita bercakap ni. Okey. Makruh. Wa halqu sya'ri imra'atin wa raddi tibin wa raihanin ala man yuhdi. Makruh cukur rambut bagi perempuan. Okey. Di sisi Imam Ibn Hajar, seorang isteri kalau nak cukur rambut kesemuanya, nak botak, dia kena minta izin suami dia. Kalau dia tak minta izin suami dia, dia botakkan rambut dia, boleh jadi haram. Ini yang Imam Ibn Hajar naskan dalam Tuhfah. Kalau dia nak potong rambut kesemuanya, nak cukur, dia kena minta izin suami dia. Kalau seorang wanita tu lah. Waraddi tibin. Makruh juga menolak minyak wangi. Kalau orang nak bagi minyak wangi ke kita tolak. Kan? Tanpa sebab kita tolak. Tak nak pakai, makruh. Dan antara sifat Nabi SAW ni, Nabi SAW tak pernah menolak pemberian minyak wangi. Hadiah minyak wangi tak pernah tolak. Waraddi tibin wa raihanin ala man yuhdi. Menolak minyak wangi dan wangi-wangian lainnya atas orang yang memberi hadiah. Okay, dia bagi hadiah minyak wangi tu. Wa harramu khidaba sya'rin bisawa li rajulin wa imra'atin la lil jihad. Dan mereka mengharamkan mewarnakan rambut dengan warna hitam bagi laki-laki dan juga perempuan, dan tidak apa bagi orang yang hendak berjihad. Muktamad mazhab kita
mewarnakan rambut dengan hitam ni tak boleh, haram. Okey, kalau nak warna rambut kena selain hitam, perang ke, warna macam inai tu ke, tapi hitam kena dijauhkan. Melainkan ketika nak berjihad, sebab kalau nak jihad, untuk nak bagi nampak askar muda-muda, maka waktu tu boleh warnakan rambut dengan warna hitam. Supaya musuh bila nampak askar Islam, dia akan sangka yang askar Islam ini semuanya muda-muda sebab rambut hitam belaka. Selain daripada jihad, hukum warna rambut hitam dalam mazhab haram. Okey, dalam mazhab haram. Selain hitam tak apa. Selain hitam tak apa. Dan dalam kes ni juga disebut adalah munasabah untuk menyebut ada sebahagian ulama dalam mazhab kita sendiri pun dia tak setujulah. Dia fatwakan boleh untuk warna rambut hitam jika ada sebab tertentu. Kan? Antaranya adalah disebutkan dari Syekh Hana pernah sebut, Syekh Hana Dr. Abdul Rahman Al-Amiri pernah sebut daripada guru beliau, Syekh Maqrami, Syekhul Syafi'iyah dekat Madinah, Syekh Maqrami. Syekh Maqrami bila sampai bait ni wa haramu khidab sya'r bisawad, Syekh Maqrami tak berapa berkenanlah dengan pengharaman hitam. Syekh Maqrami masyhur antara pakar dalam mazhab Syafi'i dekat Madinah dahulunya. Okey, sekarang mengajar di ni apa nama dia? Universiti Minnesota. Universiti Islam Minnesota. Jadi pandangan Syekh Maqrami, kalau dia muda tapi rambut dia banyak uban sebab sakit ke genetik dan sebagainya, kalau dia masih muda dan tak ada unsur menipu umur, dia boleh warna rambut dengan warna hitam. Dan kalau tak silap ini satu qaul lah dalam mazhab kita. Okay, walaupun muktamad dalam mazhab kita adalah haram warna rambut dengan warna hitam. Okay, tapi tuan nak sebutkan ada munasabah lah dan kalau ada orang nak amal atau taklid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Okay, kita berhenti sampai sini dulu. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Kalau ada apa-apa soalan. Kita habis satu fasal hari ni. Minggu depan kita masuk wuduk kalau nak tak silap. Anjuran bersiwak sebelum wuduk atau solat, adakah dibolehkan even semasa kita berpuasa? Ya. Boleh. Semasa kita puasa pun boleh. Cuma kalau ikut mazhab Syafi'i macam tadilah tafsil dia. Kalau lepas zawal, lepas zuhur, dia makruh lah. Kalau ikut mazhab Syafi'i, lepas zuhur tu makruh. Walaupun untuk solat ataupun wuduk. Tapi kalau kita taklid Imam An-Nawawi ataupun mazhab lain, tak apa, boleh je. Hatta lepas zawal pun. Lepas tergelincir matahari. Okay. Ada soalan lain? Dia bukan pendekkan rambut. Dia bukan pendek, dia cukur. Dia buang. Sebab tu, sebahagian budak-budak sekarang, dia tak cukur. Dia layerkan rambut tu, dia nipiskan. Dia macam ada tebal-tebal jadi nipis kan. Itu bukan qaza'. Qaza' ni dia cukur clean. Kalau yang tu tak masuk qaza'. Itu hukum asal dia harus. Tapi kalau dah jadi kebiasaan, orang-orang fasik, okay, dia akan jadi makruh kerana dia tasyabuh dengan orang fasik. Tapi dia tak masuk qaza'. Qaza' ni dia bukan pendek kan. Qaza' ni dia cukur clean. Ada beza antara qaza' dengan yang lagi satu. Yang lagi satu tu dipendekkan je. Dia macam ada rambut dia bahagian tebal dan dipendekkan kan. Kan dia macam layer kan. Yang tu dia tak masuk dalam larangan qaza'. Cuma dia boleh jadi makruh kalau dia buat tu dia trend nak ikut artis tertentu ke orang fasik tertentu ke. Tapi kalau tak ada tasyabuh dengan artis ke apa, hukum dia harus. Tak ada tasyabuh dengan yang fasik lah. Artis fasik ke siapa-siapa ke, hukum dia harus. Kalau tak ada tasyabuh. Okay. Asalnya warna rambut ni dia boleh warna yang dia warna lain selain dia kita kena elakkan warna yang dianggap pelik di kalangan masyarakat.
sebab akan menimbulkan fitnah. Hijau, biru, purple, tu tak boleh. Walaupun hukum asal dia bila kata tak boleh pakai hitam, selain daripada hitam warna boleh. Tapi warna-warna yang tertentu macam purple, biru, hijau ke yang kita cakap pelik dalam masyarakat ni, dia akan menimbulkan fitnah dan dia dah jadi kebiasaan orang-orang kita cakap punk kan. Kadang-kadang punk ke nauzubillah lah punk ke skinhead ke dia ada warna-warna tertentu dia. So waktu tu mengelakkan warna tu kerana dia tasyabuh dengan golongan tadi. Jadi kalau dia nak selamat, dia pergi kepada lingkungan warna yang kita cakap perang, yang macam inai, yang brown, coklat. Okay. Kan macam inai punya keorenan perang tu, tu tak, itu okey lah. Itu memang boleh sangat lah. Tapi yang lain, yang orang dah associate dengan golongan tertentu ke, atau dia anggap pelik dalam masyarakat ke, itu boleh jadi makruh. Sebab macam warna kuning, rambut merah, rambut. Kadang-kadang orang kita akan associate, oh ni rambut geng-geng rempit. Sampai diorang kata, tengok rambut pun tahu rambut budak rempit. So rempit ni gambarannya negatif. Mereka ni fasik lah kalau malam-malam kacau orang tidur apa semua dengan ni kan. Jadi bila dia warnakan rambut macam tu, dia ada tasyabuh dengan geng rempit, dia jadi makruh. Nampak tak? Okay. Adakah sunnah dengan memakai capal seperti Nabi? Kalau dia buat macam tu, mahabbatan lin Nabi. Dia pakai capal Nabi sebiji. Dia tengok lakaran capal Nabi yang ada dalam kitab-kitab sirah and then dia ikut kerana dia sayang Nabi, sunnah, dapat pahala. Mahabbatan lin Nabi SAW, sunnah. Kan, dia pernah tengok lakaran capal ni disebut oleh ulama-ulama sirah lah. Kalau nak tak silap, Imam Iraqi pun sebut dalam Alfiyah Sirah ni. Kalau dia buat capal macam tu, ada model capal yang dia betul-betul ikut macam capal Nabi, lakaran capal Nabi SAW. Dia buat macam tu, dia pakai kerana dia sayang, mahabbatan lin Nabi SAW, tak apa. Dapatlah pahala sunat. Pahala sunat tu kerana dia sayang Nabi, itulah. Tak adalah kita cakap sunnah memang kena pakai capal macam Nabi, tak. Tapi dia dapat pahala kerana dia buat tu sebab dia sayang Nabi. Okay, dia buat tu macam pakai jubah, macam pakai serban. Okay. Janggut itu dikira, dia termasuk, dia dalam bahasa Arab dia sama, rambut dengan bulu ni. Orang Arab akan panggil sya'ar juga. Orang Arab dia panggil semua bulu muka ni sya'ar, syu'urul wajh. Yang ni kan, kening, misai, anfaqah ni, apa nama dia, aridah, lihyah, azar, apa semua ni, tu orang Arab panggil syu'ur juga. Dia panggil sama, dia panggil rambut juga. Tak ada masalah nak panggil rambut ke bulu. Anda tak tahulah dari sudut bahasa Melayu macam mana. Dari sudut bahasa Melayu, wallahualam. Tapi dari sudut bahasa Arab, semuanya dipanggil syu'ur. Syu'urul wajh juga. Dipanggil rambut juga. Okay. Okay, so sampai sini sahaja. Yang baik itu daripada Allah. Yang lemah tidak cakap diri anda sendiri. Moga tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.